Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 21 Disember 2011, seorang wanita yang bekerja sebagai kerani bank telah maut ditikam mati oleh teman lelaki dan rakannya. Mangsa yang ditikam sebanyak 78 kali di badan sempat merangkak ke arah tingkap dan menjerit meminta tolong sebelum rebah di rumahnya di tingkat 1 rumah kedai. Jeritan mangsa Rozana Muhammad Yushak, 35 tahun, disedari orang ramai yang berada di sebuah restoran di tingkat bawah sebelum menghantar mangsa ke hospital Selayang. Namun wanita berkenaan disahkan meninggal dunia tidak lama sebelum diberikan rawatan kecemasan. Siasatan awal polis menunjukkan kejadian yang berlaku kira-kira jam 2 pagi itu bermotifkan cemburu dan mangsa yang masih bujang dan tinggal sendirian di rumah sewanya dipercayai dibunuh individu dikenali. Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Rosli Hassan berkata, pemeriksaan pada tubuh mangsa mendapati dia ditikam. Namun ketika siasatan awal, pihak polis menyangka mangsa ditikam sebanyak 15 kali di seluruh badan termasuk perut, belakang badan, siku dan peha. Apabila bedah siasat dilakukan, rupanya jumlah tikaman pada badan mangsa adalah 78 kali. Beliau berkata, pemeriksaan di tempat kejadian tidak menemui sebarang senjata, namun polis tidak menolak kemungkinan mangsa ditikam menggunakan pisau. Malah keadaan rumah terbabit juga berselerak, dipercayai berlaku pergelutan antara mangsa dengan suspek. Berdasarkan kecederaannya, polis tidak menolak kemungkinan ia bermotifkan cemburu. Rosli berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan mayat mangsa kemudian dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Pada 29 Disember 2011, 3 lelaki termasuk teman lelaki Rozana telah ditahan polis. Sumber polis berkata, kesemua mereka ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Pantai Dalam dan Datuk Keramat. Dalam tangkapan pukul 8 malam sehingga 1 pagi itu, polis juga merampas sebuah komputer riba milik mangsa daripada salah seorang suspek. Menurut sumber itu, ketiga-tiga lelaki tersebut dibawa ke Mahkamah Magistrate Selayang pada keesokannya dan direman 7 hari sehingga 6 Januari 2012 bagi membantu siasatan. Menurut siasatan pihak polis bersama suspek yang ditangkap, kesemua mereka datang ke rumah Rozana untuk menyamun wang serta barangan peribadi mangsa pada hari kejadian. Bagaimanapun ketika itu, hanya 2 daripada 3 suspek naik ke rumah mangsa, manakala seorang lagi menunggu di bawah. Suspek Muhammad Faizul Muhammad Ali, seorang bekas pengawal keselamatan, adalah teman lelaki mangsa, telah naik ke rumah mangsa dengan seorang rakannya Muhammad Zul Haziq dan bercadang mencuri wang serta komputer riba mangsa untuk dijual kepada rakannya. Namun suspek tidak pergi ke rumah teman wanitanya itu dengan tangan kosong. Dia didapati telah membuat persiapan awal pembunuhan dengan membawa sebilah pisau sebelum pergi ke rumah mangsa. Ketika mereka berdua masuk ke rumah berkenaan, mangsa sedang tidur namun tersedar apabila menyedari suspek yang sedang menyelongkar rumah tersebut. Mangsa yang tersedar cuba menghalang perbuatan teman lelakinya sebelum berlaku pergaduhan dan pergelutan apabila suspek enggan keluar dari rumah tersebut apabila diminta oleh mangsa. Keadaan kemudian menjadi tegang apabila suspek nekat untuk menyamun barang berharga milik mangsa, menyebabkan salah seorang suspek menikam mangsa bertubi-tubi dengan pisau yang dibawa. Setelah menikam mangsa, suspek melarikan diri dengan membawa komputer riba milik mangsa dan sejumlah wang tunai, meninggalkan mangsa yang sedang parah namun masih bernyawa. Ketika itulah mangsa merangkak ke tingkap dan menjerit meminta pertolongan sebelum disedari oleh jirannya. Pada 10 Januari 2012, suspek didakwa di Mahkamah Magistrate Selayang atas tuduhan membunuh teman wanitanya dengan menikam wanita itu sebanyak 78 kali. Muhammad Faizul Muhammad Ali, ketika itu berusia 19 tahun, didakwa bersama rakannya Muhammad Zul Haziq, 22 tahun, membunuh di rumah mangsa antara pukul 12.30 malam hingga 1.15 pagi pada 21 Disember 2011. Mereka berdepan hukuman mati mandatory mengikut Seksyen
302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Akta yang sama jika disabitkan, tiada pengakuan direkodkan dan kedua-dua tertuduh hanya menganggukkan kepala tanda faham apabila tuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Isa Mat Noor. Mahkamah menetapkan 28 Februari 2012 untuk sebutan semula sementara menunggu laporan bedah siasat serta laporan kimia dan forensik. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Rohaiza Hamzah manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Bapa mangsa Yushak Suparman, 64 tahun, ketika ditemui di unit forensik Hospital Kuala Lumpur berkata beliau hanya mendapat tahu mengenai kejadian yang menimpa anak sulung dari 3 beradik itu jam 6.30 pagi hari kejadian sebaik dimaklumkan oleh anak saudaranya. Dia tidak menyangka anaknya mati dengan dibunuh kejam, malah ibunya pengsan sebaik mendengar berita itu. Kali terakhir mereka sekeluarga berjumpa dengan mangsa adalah seminggu sebelum kejadian ketika dia pulang ke kampung. Kata bapa mangsa, pada pertemuan terakhir itu, Rozana yang sudah 10 tahun bekerja sebagai kerani bank tidak menceritakan sebarang masalah kerja atau berkaitan teman lelaki kepada keluarganya. Sebaliknya, dia meminta bapanya membelikannya komputer riba dan permintaan itu ditunaikan sebelum dia pulang ke Kuala Lumpur. Walaupun mereka sekeluarga sedih dengan kejadian menimpa Rozana, mereka reda dengan kematiannya dan berharap orang yang membunuhnya mendapat balasan setimpal. Bapa mangsa juga memaklumkan jenazah Rozana dibawa pulang ke kampungnya di Ijuk, Selangor untuk dikebumikan. Pada 17 Ogos 2016, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah menjatuhkan hukuman gantung terhadap 2 sahabat itu selepas didapati bersalah membunuh mangsa 5 tahun lalu. Hakim Datuk Wan Afrah Wan Ibrahim menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Faizul Muhammad Ali 24 tahun dan Muhammad Zalhaziq Razali 27 tahun setelah mendapati pihak pembelaan kedua-dua tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah. Selepas hukuman dijatuhkan, Muhammad Faizul dan Muhammad Zulhaziq hanya tersenyum hambar dan anggota keluarga mereka yang hadir di mahkamah kelihatan muram dengan keputusan terbabit. Kedua-dua lelaki itu dituduh bersama-sama membunuh Rozana Muhammad Yusak yang juga teman wanita Muhammad Faizul di rumah mangsa antara pukul 12.30 malam hingga 1.15 pagi pada 21 Disember 2011. Muhammad Faizul dan Muhammad Zulhaziq dihukum mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Hujah pendakwaan menyatakan kedua-dua lelaki itu telah pergi ke rumah Rozana dan berlaku pergelutan sehingga mengakibatkan mangsa mati akibat ditikam 78 kali selain mengalami beberapa kesan luka dan lebam disebabkan objek tajam. Pihak pendakwaan turut mengemukakan keterangan saksi bahawa Muhammad Zulhaziq telah membuat persiapan awal pembunuhan dengan membawa sebilah pisau sebelum pergi ke rumah mangsa. Sepanjang perbicaraan diadakan, sebanyak 13 saksi pendakwaan dan 3 saksi pembelaan telah dipanggil memberikan keterangan. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Bakish Abdul Yazid, manakala Muhammad Faizul diwakili Peguam Arif Azami Hussein dan Muhammad Zulhaziq pula diwakili Saladin Muhammad Yassin. Pada 29 Jun 2018, Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan hukuman mati terhadap suspek kerana membunuh kekasihnya dengan menikam wanita itu 78 kali hampir 7 tahun lepas. Panel 5 anggota hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Tan Sri Hassanlah mengekalkan keputusan bahawa sabitan terhadap Muhammad Faizul Muhammad Ali atas kesalahan itu adalah kukuh. Beliau menolak rayuan akhir Muhammad Faizul terhadap sabitan dan hukuman mati itu dengan menyatakan rayuan itu tidak mempunyai sebarang merit. Sementara itu, Muhammad Zulhaziq Razali iaitu rakan Muhammad Faizul terselamat daripada tali gantung setelah mahkamah melepas dan membebaskannya daripada pertuduhan membunuh mangsa. Muhammad Faizul dan Muhammad Zulhaziq yang menganggur menghadapi pertuduhan bersama membunuh di flat rumah kedai mangsa antara tengah malam dan 1.15 pagi pada 21 Disember 2011.
Hakim Hassan berkata mahkamah bersetuju dengan penghujahan Peguam Rau Jayananda yang mewakili Muhammad Zul Haziq bahawa tiada bukti mencukupi untuk mengaitkan anak guamnya dengan pembunuhan itu. Hakim lain yang turut bersidang bersama Hakim Hassan ialah Tan Sri Zainun Ali, Tan Sri Ramli Ali, Datuk Alizatul Khair Osman Khairuddin dan Datuk Rohana Yusof. Kedua-dua lelaki itu disabitkan dengan pembunuhan itu oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada tahun 2016 dan rayuan mereka pula ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Jayananda berhujah Muhammad Zul Haziq mengikut Muhammad Faizul ke rumah mangsa untuk merompak, tetapi tiada bukti yang menunjukkan wujud niat bersama kedua-dua lelaki itu untuk melakukan pembunuhan. Beliau berkata Muhammad Zul Haziq tidak masuk ke apartmen si mati, sebaliknya berdiri di luar pintu, manakala Muhammad Faizul pula pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau lalu menikam mangsa beberapa kali. Peguam Rida Abdah Subri mewakili Muhammad Faizul berhujah kes itu sepatutnya dibicarakan semula oleh kerana anak guamnya tidak dibenarkan menilai semula keterangan yang diberikannya semasa pemeriksaan utama dan pemeriksaan balas. Semasa pemeriksaan semula oleh peguamnya pada perbicaraan kes itu, Muhammad Faizul berkata dia tidak ingat keterangan yang diberikannya sebelum itu ketika pemeriksaan utama dan pemeriksaan balas. Dalam pembelaannya, Muhammad Faizul mengakui ada mengambil dadah dan meminum alkohol. Katanya mangsa telah memarahinya dan tanpa disedari, dia menikam wanita itu menggunakan pisau yang diambilnya dari dapur. Katanya dia tidak sedar apa yang dilakukannya dan tidak ingat berapa kali dan di bahagian mana tubuh mangsa yang ditikamnya. Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad berkata terdapat keterangan yang amat banyak menunjukkan wujud niat bersama antara kedua-dua lelaki berkenaan untuk melakukan pembunuhan. Satu kejadian yang dahsyat dan terjadi akibat mangsa tersalah memilih pasangannya. Disebabkan itulah kita kaum wanita perlu berhati-hati dalam berkawan serta memilih teman lelaki. Usah terburu-buru dalam perkara ini kerana di akhirnya kitalah yang harus menanggung akibat. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa Allahyarhamah Rozana Muhammad Yushak. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian.